kita akan menjalankan siri wacana sastra Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian. Melalui bina ini, kita akan menemukan tetamu undangan iaitu Dr. Halis Azhan, Muhammad Rafiah. Apa khabar Dr.? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulakan wawancara kita pada hari ini, marilah kita mengenali dahulu siapakah sebenarnya beliau. Halis Azhan bin Muhammad Hanafiah dilahirkan di Melur, Kota Baru, Kelantan pada tanggal 1 Januari 1970. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Melur, Kelantan dan Sekolah Menengah Sains Macang, Kelantan. Beliau memperoleh Bachelor Pendidikan TESOL daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1993 dan Master Kesusastraan Melayu daripada UPM pada tahun 2002. Beliau sekarang berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di UPM Serdang. Halis Azhan mula menulis pada tanggal 31 Januari 1984 dan karya pertama beliau ialah sebuah cerpen kanak-kanak berjudul Anak Pungut yang dikeluarkan pada tahun 1985. Selain karya cerpen, terdapat juga novel-novel remaja hasil pena beliau iaitu Konflik, Biduk Berlalu, Cinta Gadis Nadia, Ernie Aflina, Asfahanani, Duratul Ain dan Seperti Sejalur Pelangi. Halis Azhan juga telah menghasilkan beberapa kumpulan cerpen yang bertajuk Dunia Kecil Kami, Terjerat Dalam Belenggu, Cerita Pada Hari Valentine, Calon Ketua Kelas, Pulang ke Pangkal Jalan dan Anak Jago Bola Sepak. Sebentar tadi kita telah mendengar sedikit sebanyak biodata dan pencapaian Dr. Halis Azhan, terutama tarikh istimewa Dr. sendiri. Walaupun beliau mengambil ijazah dalam bidang TESOL, tapi beliau giat juga menulis penulisan karya dalam bahasa Melayu. Sangat hebat. Okey, baiklah, mari kita teruskan dengan soalan. Pertama dari moderator kita, saudari Faibus. Silakan. Ya, terima kasih saudari Kira. Saya akan mulakan dengan soalan saya yang pertama. Bagaimana tercetusnya idea menulis karya pertama iaitu cerpen kanak-kanak yang berjudul Anak Pungut? Boleh Dr. kongsikan bersama dengan kami? Anak pungut dia tersiar dalam majalah Bujal. Pada hari ini majalah Bujal tak ada. Jadi majalah Bujal ni sebenarnya ialah satu majalah yang sesuai dengan aspirasi pada masa itu. Jadi dia menyediakan satu wadah lah, satu ruang pada orang baru nak menulis lah. Dan majalah Bujal ni majalah kanak-kanak. Jadi saya pun masa tu umur 14 tahun. Jadi untuk saya menulis dalam utusan pelajar yang dengarnya lebih gah, Dewan Pelajar yang dengarnya lebih gah, saya rasa saya tak kemampuan lagi pada masa itu. Jadi saya rasa saya mula suka menulis ni masa saya dah jam 4 saya. Masa dah jam 4 tu saya dah mula tulis. Saya pakai Dewan Pelajar. Jadi saya telah melakukan satu kesalahan sivil sebenarnya pada masa itu, ialah apabila saya menciplak karya-karya daripada penulis macam Ahmad Putih, macam Rubaidin Siwa, bukan menciplak sebenarnya, menulis semula cerpen-cerpen mereka dan kemudian menukar nama-nama kawan saya dan saya. Jadi untuk dengan ending yang kita suka. Dan itu sebenarnya ialah satu seperti membina momentum lah ya, seperti kita membina momentum. Jadi walaupun itu keliru, tetapi itu ialah satu, saya fikir itu ialah satu fasa iaitu kita berkenalan. Jadi fasa berkenalan itu walaupun kita pakai shock sendiri, tetapi ia akan timbul pada satu masa kita keinginan untuk menghasilkan cerita sendiri dari sekolah menengah sains macam itu. Jadi satu malam tu saya cuba menulis dan banyak-banyak idea cerita Anak Pungut yang saya tulis. Bagaimana tercetusnya idea, susah saya nak cakap sebab pada masa tu banyak idea. Menulis beberapa cerpen
saya ingat saya 2 masuk dalam hujal, kemudian yang lain itu masuk majalah sekolah, kemudian satu itu masuk graduan galak. Jadi nanti tidak ada apa-apa sebenarnya, cuma satu cerita yang dipadankan daripada cerita orang. Saya ada sahabat lah, kembar, bini saya setahun masa sekolah rendah. Dia ada kembar lelaki dan perempuan. Jadi mungkin saya cuba melihat mereka ni, kalau di sekolah tak pernah cakap, tapi di rumah sangat akrab lah kan. Jadi saya cuba memahami kehidupan mereka dan saya terjemahkan perwatakan mereka tu dalam cerita yang saya reka sendiri. Jadi daripada idea tu, saya rasa itu timbul daripada keinginan untuk menulis cerita sendiri daripada cerita-cerita yang dibaca, daripada kelainan itulah sebenarnya anak buku terasa. Okey, untuk soalan Soalan seterusnya. saya tadi ayah doktor menggunakan nama watak sebagai judul tajuk. Seperti Ahli Asfahanani dan Elmi Afidah. Jadi apakah keistimewaan menggunakan nama watak sebagai tajuk karya? Nama Asfahanani, nama Elmi Afidah, nama Duratul Ainam sikit sikit. Macam Afzafarina, Afzafarini, Afzafaridani, mewakili zaman. Mewakili zaman di mana cerita itu dibangkitkan. Kalau kita bagi nama Salma, Zubaidah, Salina, macam tak ngam nama-nama itu dengan zaman yang dibangkitkan. Itu jawapan profesional. Apatah lagi pada masa itu saya sedar nama saya Halis Azhan itu pun sangat moden. Sangat moden. Dan sekarang ni kalau nak cari nama, berbelit-belit susah nak sebut nama dalam senarai kehadiran tu kan. Dan ini adalah zaman pada ni, dan saya telah mendahului zaman itu pada masa itu. Dan nama cerita, novel cerita Gadis Nadia, wataknya Nadia Adli itu, ataupun novel Arif Iza Idani, nama watak perempuan itu. Kemudian saya akan sampai suatu masa nama-nama ini sendiri akan menjelaskan zaman berkenaan zaman cerita, latar cerita itu. Itu jawapan profesional. Jawapan jawapan peribadi ialah kalau perasan nama Asfahanan itu ada nama saya Ashan, Asfahan, dan nama isteri saya Rabbani. Seterusnya kita akan berada kepada novel iaitu Asfahanani. Seperti mana kita ketahui, novel Asfahanani telah digunakan sebagai novel komsas bagi pelajar sekolah menengah. Jadi soalannya di sini, apakah yang menjadi kekuatan bagi novel Asfahanani sehingga dipilih menjadi novel komsas tingkat 4? Saya boleh jelaskan dah kalau saya katakan kekuatan dia. Yang pertama, dia yang pemenang hadiah pertama. Bila pemenang hadiah pertama, dia bukan kekuatannya pada umur remaja sahaja, kekuatannya kepada ciri-ciri remaja itu sendiri dan pada ceritanya. Dan mungkin dia berkaitan dengan soalan yang akan seterusnya. Cuma saya nak jelaskan idea dia datang daripada pembacaan saya tentang pembacaan saya membaca dia sejak di sekolah rendah lagi. Jadi kekuatan dia, saya ingat dia bukan daripada segi remaja itu sahaja, tetapi saya juga mengadakan pengalaman saya dengan pembacaan saya. Saya bukan adaptasi, saya olah semula apa yang berlaku dalam Anak Raja, Anak Papa itu dalam dunia realiti. Bukan dunia realiti pun, tapi dunia yang kita kenal. Jadi itu sebenarnya yang menzahirkan Asfahanan. Adakah saya menjawab soalan itu? Sangat menarik jalan cerita ini. Beralih pada soalan seterusnya, kan dalam mereka ada juga tentang Asfah ni dia terpaksa mencuri buku di perpustakaan. Maka itu dikatakan sebagai pengorbanannya demi mencapai demi menjamin pelajaran yang tadi tidak mampu untuk membeli buku. Bila membina perwatakan,
apabila kita menulis karya remaja, sebenarnya kita tak boleh bukan remaja sajalah apabila kita menghasilkan apa-apa novel kan. Jadi kita tak boleh bagi dia usia saja. Kita tak boleh bagi dia usia, kita tak boleh bagi dia anak orang kaya, anak orang miskin. Kita perlu memberikan komposisi dia berdasarkan daripada masa silam dia, masa sekarang dia dengan masa depan dia. Jadi daripada komposisi itu yang membentuk peribadi. Ya. Cuba tengok diri kita sendiri. Kita berada di UPM. Tengok masa silam kita dan tengok masa depan kita. Apa yang kita buat sekarang? Itulah juga apa yang dilakukan oleh Asfahanani. Dan itulah juga yang kemudian saya membentuk kaedah penulisan saya yang saya panggil model dinamika personal. Itu cerita lain. Okey, adakah saya menjawab? Ya. Yang sangat jelas dan sangat mengenai dengan kehidupan sekarang lah. Saya nak teruskan dengan novel Tuan Ain. Soalan saya, berdasarkan novel Tuan Ain ini, mengapa doktor memilih satu nama untuk dua karakter yang berbeza? Boleh doktor jelaskan? Itulah idea. Novel Duratul Ain ialah novel yang akan jadi novel pertama lah dalam projek saya ni. Novel kedua ni novel detik personal yang dah terbit. Novel ketiga tadi dalam nak siap banyak kerja sekarang kan, mungkin lepas saya bencin. Jadi Duratul Ain ni tidak ada masalah dengan nama. Nama tu ialah dalam bank nama yang saya simpan. Seperti nama Hisham Ruhik Hishami, seperti nama Afzal Faridani, seperti nama Anis Fitria, bank-bank nama yang saya simpan. Dan Duratul Ain ialah nama yang mudah, nama yang dah memang bukan nama baru, bukan nama moden. Cuma nama ini dari bahasa Arab kan, dari bahasa Arab. Kemudian ada pernah dinamakan kepada individu-individu tertentu. Jadi pertama dia boleh disebut. Yang kedua, mencerminkan pemikiran ayat Duratul Ain yang ayat ini, Duratul Ain A yang comel tu. Dia adalah seorang yang alim, yang warak, yang orang kampung. Nama Abdullah je kan, Duratul Ain Abdullah. Jadi itu mencerminkan kepribadian ataupun komposisi keluarga itu. Okey, kenapa bagaimana pilih nama tu? Saya boleh pilih apa-apa nama, tidak ada apa masalah dengan nama. Cuma nama tu paling mudah, paling mudah disebut lah. Dan boleh Dura satu, Ain satu, saya boleh bezakan. Itu menimbulkan idea kepada saya bahawa masalah sama nama itu boleh berlaku di mana-mana sahaja, boleh berlaku di mana-mana sahaja, boleh menimbulkan kekeliruan. Dan tempat baru itu dia akan menjadi mangsa kerana ada orang yang bermusuh dengan dia kerana masalah sama nama. Tapi saya tak tahu nama apa lagi, apa nama yang saya nak pilih, dan siapa watak itu, adakah itu watak lelaki atau watak perempuan. Dan termasuk juga saya nak buat projek ni lah, projek menulis dengan kaedah teks ni. Jadi saya keluarkan bank nama saya tu Aini Palina, Afzal Faridani, Anis Fitria, Azani Fitri. Banyak nama kan? Nama-nama sedap. Saya keluarkan nama saya kerana intention saya semua nama itu akan mempunyai satu cerita. Sama seperti calon ke-12. Cerita dalam cerpen A ada penerangan dia dalam cerpen B, C, D. Mana-mana cerpen. Kan ada. Kalau beli dua buat lagi tu, ya. Sehingga kita akan tahu cerita satu watak lagi. Yang tersembunyi di sebalik semua cerita tu ada cerita pasal satu watak lagi. Jadi itu projek saya lah, projek intertext saya, menulis secara intertext. Jadi tentang masalah nama Duratul Ain tidak ada masalah. Kebetulan saja nama tu dipilih. Kalau namanya apa nama? Saya tak ingat tadi. Ni sudah saya dah dari tadi. Dua karakter yang berbeza kerana saya nak memberi masalah kepada Duratul Ain yang baru, dan Duratul Ain yang lama juga dia akan mempunyai novelnya sendiri. Jadi dalam novel ni untuk Duratul Ain yang baru. Dan dia kat sekarang saya sedang buat cerita Azani Fitri. Azani Fitri. Kemudian Ruhi Hishami ada cerita dia apabila ayah dia akan kahwin. Kemudian Palina ada cerita
banyak lah. Siapa yang mencoba Ainina kan, Farin Ainina kan. Ainina yang jadi tinggal, Ainina sebenarnya dia tinggal jadi anak-anak kat orang kaya. Sebelum dia jadi anak kat orang kaya tu ada cerita dalam ni Dia jadi kawan. Esdiani, ada watak Esdiani dah. Itu ialah watak Esdiani yang saya transfer pada Ainina. Jadi sebenarnya Ratu Ain akan mempunyai detik persona, akan mempunyai gelaran, akan mempunyai nama-nama novel saya tak boleh. Jadi tidak ada masalah tentang nama karakter. Itu dia idea semata-mata. Berdasarkan pembacaan saya sendiri mengenai novel ini, saya dapat bahawa terdapat banyaknya latar belakang kehidupan watak utama dan rata-ratanya terutamanya berkaitan dengan keluarga. Seperti dalam bab atau bahagian dilema yang menceritakan tentang kehidupan suami dan adiknya Rizlan yang diabaikan oleh Halimnya selepas berkahwin lagi. Adakah ini untuk memberi kesedaran kepada para pembaca bahawa hubungan kekeluargaan ini perlu diberi perhatian atau ketentuan di usia remaja? Semua orang mempunyai tafsiran, mempunyai pengalaman keluarga yang berbeza-beza. Cuma bagi saya, bila kita menghadirkan satu watak itu dalam cerita, kita jangan bertebak watak itu saja. Kita perlu kenal. Bila saya nak mencipta watak Duratul Ain, saya telah mencipta watak abang dia daripada mak lain, adik dia yang sakit itu. Dan sebenarnya setiap kali saya mencipta macam Ernie Afrina pun, Ernie Afrina, selalu saya guna novel Ernie Afrina sebagai tuan itu. Apabila kita melahirkan watak Ernie Afrina dalam muka surat pertama, pembaca kenal Ernie Afrina pada muka surat pertama, tetapi penulis akan kenal Ernie Afrina tu, watak yang dia cipta tu dari muka surat negatif 200 lah. Konon-kononnya macam itulah, bermakna dia kenal sebelum watak Ernie Afrina berumur 17 tahun lagi dalam cerita. Dia tahu watak Ernie Afrina daripada umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bermakna dia telah merangka sejarah Ernie Afrina itu sendiri. Jadi apabila saya membawa cerita novel Ernie Afrina yang cuma mengambil masa 3 minggu itu pun, kekuatan watak itu sendiri perlu berada daripada pengetahuan saya tentang kehidupan Ernie Afrina yang saya seorang sahaja yang tahu, pembaca tak tahu. Tetapi saya perlu memberitahu pembaca masalah dengan penulis baru ini, dengan pembaca ni atau pembaca baru ini. Kalau saya melatih juga pembimbing penulis-penulis baru kan, dia bagi tahu idea dia, cantiklah idea dia, cerita dia. Tapi lepas 10 muka surat, saya dah tak ada idea lagi. Bila saya baca, iyalah dah semua nak disumbat dalam 10 muka surat. Pertama, nak bagi tahu semua, penulis mesti ada teknik. Okay, jadi kalau tentang isu kekeluargaan itu yang saya cuba jawab lah kan. Apabila saya mencipta setiap watak ini, saya perlu mencipta watak itu dengan keluarga masing-masing. Walaupun belum ada nama, tetapi saya telah cuba meletakkan bahawa Hishami ini keluarga dia porak tanda. Afzal Farida, Afzal 3 beradik ni walaupun dia stabil, tetapi ayah dia kekosongan. Ainina ayah dia hilang di laut. Jadi semuanya ada. Saya perlu berfikir bagaimana bila nak menulis novel ke-10, 11, 12 tentang watak-watak yang belum diberi cerita lagi ni. Sebenarnya dah ada cerita. Projek ni saya nak 20 buku. Kalau kira nama tu lebih 20 nama. Lebih 20 nama. Jadi dalam novel Aini Falina ni pun Aini Falina tak ada. Okay, Aini Falina nama dekat-dekat sama. Saya telah memperkenalkan beberapa nama baru. Dia akan ada nama Farid Idlan. Novel kelima, nombor 1, novel 2, saya pergi novel kelima, novel Farid Idlan. Dia superstar main bola ni, tapi bila kaki dia, lutut dia kena belah, kena surgery, dia dah tak sama macam dulu lagi dah. Jadi dia perlu bina kekuatan dalam kehidupan remaja dia semula. Jadi akan ada kalau tanya pasal kekeluargaan tu, memang cerita saya apabila saya letak satu watak itu, saya akan fikirkan siapa keluarga dia.
Kerana watak itu tidak akan menjadi seperti itu dalam cerita tanpa pengaruh yang paling dekat dengan dia. Pengaruh paling dekat ialah keluarga. Dan bagaimana dia menghadapi masalah demi masalah itu, itulah kepribadian dia. Saya cuba bentuk satu model bahawa bila saya tulis novel-novel saya, sebenarnya saya berpusat kepada watak. Kalau watak tu tak kuat, cerita akan menjadi tak kuat. Kalau watak itu bertenaga, bukan bertenaga di kuat fizikal, bukan kaya, bukan kaya raya. Kalau dia miskin pun, macam mana kemiskinan kita dapat bayangkan, beri gambarkan kepada pembaca. Maka dia jadi watak yang kuat kerana pembaca akan memahami masalah dia. Jadi dari situ saya buat model dinamika persona. Model dinamika persona ni, pertama saya bina watak atau komposisi daripada masa silam dia, masa depan dia dengan masa yang membentuk peribadi dia pada masa ini. Kemudian bila dia ada masa depan, dia akan membentuk pada kehendak dia. Kalau kehendak itu tercapai, tak adalah cerita. Dia mesti ada masalah. Bila masalah itu nak dihadapi, dia akan mencetuskan kepada kehendak. Bila ada kehendak, dia akan mencetuskan kepada tindakan. Dia mesti ada sebab dulu. Bila ada sebab, mesti ada tindakan. Bila ada tindakan, mesti ada kesan. Dan inilah yang akan membentuk cerita Duratul Ain. Saya mula menulis dengan selain daripada intertext yang saya jadikan satu projek 20 buku itu, saya juga mula menulis dengan formula saya lah, model yang persona. Saya tak ada di sini. Tak ada di sini. Sebab kalau di sini pun susah kita tahu. Dia mesti di bengkel lah. Dia ada gambar rajah dia, prinsip-prinsip dia. Itu bukan teori lah juga. Okey, adakah saya menjawab? Menjawab sangat. Ya. Soalan seterusnya saya nak bertanya berkaitan dengan kumpulan, salah satu kumpulan remaja doktor, iaitu tajuk Cari Kelas. Saya dapati terdapat berbagai ragam, setiap tajuk tu terdapat berbagai ragam remaja. Sama ada dalam sekolah dan luar sekolah. Jadi berdasarkan penciptaan dalam ni, adakah pengalaman ataupun ada yang reka? Jadi sebenarnya setiap orang bagi saya membawa cerita masing-masing dan setiap orang mempunyai kaedah untuk menangani masalah masing-masing. Dan kadang-kadang masalah itu dia integrated antara A dengan B yang kita tukar. Jadi ada yang saya ragam-ragam ni, ada yang saya berdasarkan pembacaan saya, ada saya berfikir, ada yang saya dengar daripada cerita isteri saya, murid-murid di sekolah dia, ada pengalaman saya dari isteri saya itu. Jadi cerita-cerita inilah yang kemudian bercampur gaul masuk dan kadang-kadang kita selitkan juga pandangan. Kalau dari masa ragam lah, ragam ni kita membawa daripada banyak sumber, tetapi pada asasnya daripada pemahaman saya sendirilah bahawa tidak mungkin kita akan jumpa dua orang walaupun kembar sekalipun yang segala-galanya sama. Dan dengan bagaimana ketidaksamaan ni, empat orang ni tak sama semua ni, tapi macam mana dia jadi kawan baik? Mesti ada satu persamaan. Jadi apabila saya membentuk watak-watak yang berbagai itu, kalau kumpulan kawan baik, dia ada keserasian dia. Kalau dia tidak berkawan baik, dia ada persamaan dan keserasian yang adalah yang dia cemburu. Soalan yang kedua ni, saya tertarik dengan cerita yang bertajuk Perlombaan Ketiga. Yang kita tahu ada cerita rakyat, perlombaan pertama iaitu Anak dan Berkuda. Lepas tu perlombaan kedua ditulis oleh Maulidi Said Yusof. Dan dalam cerita itu pun seperti yang doktor nyatakan tadi, tiada perlombaan ketiga. Jadi dalam cerita ni, adakah doktor nak sambung tapi watak dia manusia? Saya tertarik dengan frasa itu tajuk sahaja kerana idea untuk menulis cerpen ini daripada satu frasa saja, satu ungkapan oleh pengetua saya yang dia akur dia tu gemuk. Akur dia tu body dia gemuk, tubuh dia gemuk. Saya fat, I am fat but I am fit. Fat but fit. Ada tak? Ada tak fat but fit? Itu ialah
ayat yang pengetua saya guna, dan saya daripada ayat fact but fit, itulah yang saya gubal cerita itu. Dan nak gubal cerita itu dia mesti ada satu sumber. Sumbernya ialah perlumbaan kedua. Dan bila tiba perlumbaan ketiga itu cuma satu tajuk sahaja. Tetapi ideanya daripada saya tertarik dengan perkataan orang gemuk. Seorang yang gemuk mungkin sedar dia akur tubuh dia gemuk, tapi dia kata saya sihat, fat but fit. Banyak kali dia sebut perkataan tu. Sampai saya dengar perkataan tu, saya tertarik. Fat but fit itu boleh jadi satu cerita. Idea ni boleh ada bila-bila masa. Tapi nak dapat perlumbaan kedua, ketiga tu memerlukan pembacaan lah. Jadi apakah harapan atau saranan doktor? Mungkin kat bawah sana ramai yang Menulis ada novel yang remaja. mencuri dalam bidang Menulis novel remaja tak mudah. Susah novel remaja. Kerana kita bukan memberikan usia. Kita memberikan, setiap kali kita letak watak remaja, kita perlu memberikan kepada watak ini kemahiran, keupayaan lah. Keupayaan bahasa, keupayaan kognitif, keupayaan moral, keupayaan jasmani dia, iman, kekuatan, kelemahan dia. Dan itu bentuk pembaca yang dia menulis, dia membaca dengan kemahiran, bukan menulis membuka diri. Dengan berakhirnya kata-kata motivasi yang diberikan oleh Dr. Halis Azhan, maka berakhirlah sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu undangan kita, Dr. Halis Azhan, yang sudi menjawab soalan-soalan daripada para moderator. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Kami sudahi wawancara ini dengan dua rangkap pantun. Itulah bunga dedap di atas kepala, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusul maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Sudah selesai tugas diberi, nilai masa bersuara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami telah mewawancara Dr. Halis Azhan, iaitu beliau merupakan seorang penulis novel remaja. Doktor sebagai panel kedua, apakah pandangan doktor mengenai karya yang ditulis oleh penulis novel remaja Dr. Halis Azhan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenali Dr. Halis Azhan ni sebagai salah seorang rakan penulis pada sekitar tahun awal-awal tahun 2000. Waktu tu kami sama-sama menjadi seorang guru di sekolah Alam Syah Kuala Lumpur. Dan pada ketika itu kami memang bersaing sebagai penulis, cuma bidang lain-lain lah. Dr. Halis bidangnya ialah novel remaja dan saya pula memilih bidang puisi. Dan syukur Alhamdulillah boleh dikatakan kami berjaya lah meletakkan nama kami dalam konteks membantu perkembangan kesusastraan Melayu moden khususnya. Baik, bila bercakap tentang Halis Azhan ni, sesuatu yang kita perlu tahu ialah latar belakang beliau ialah seorang pendidik. Jadi apabila latar belakang seorang pendidik itu, tentunya semua novel-novel ataupun semua pemikiran yang ingin disampaikan di dalam karya-karya itu bertolak daripada konsep nilai-nilai bumi. Jadi saya sangat melihat bahawa sebagai salah seorang penulis, dan khususnya apabila saudara Halis Azhan ini memilih bidang novel remaja dan novel kanak-kanak, tentunya ruang legal ataupun plot penceritaan semua itu digarap dengan satu konsep yang sangat-sangat teratur sesuai dengan kehidupan remaja dan kanak-kanak. Dan dalam konteks yang lain pula, saya lihat bahawa Halis Azhan ini sering mengangkat tema-tema ataupun persoalan-persoalan yang sangat dekat dengan diri kanak-kanak, khususnya yang berkaitan dalam konteks situasi pada zaman itu. Contohnya macam novel Cinta Gadis Nadia, sebab itu antara karya saya baca. Melihat bagaimana cinta tergesegi dalam kalangan pelajar. Dan tetapi menariknya novel ini akhirnya ditamatkan ataupun diakhiri dengan satu penyelesaian yang sangat-sangat relevan dengan situasi remaja. Maksud saya begini, percintaan dalam konteks remaja, orang dewasa itulah konsep percintaan yang berbeza. Tetapi dalam konteks cinta anak-anak sekolah ataupun cinta dalam konteks remaja itu, penyelesaian dan penyelesaian sangat-sangat logik.
Sebab dalam konteks sekolah ni biasanya cinta tu adalah cinta monyet. Bila mereka dah tamat belajar, mereka dah berada pada di institusi pendidikan yang lain, kadang-kadang cinta tu boleh putus dan sebagainya. Tapi uniknya dalam novel ini kita lihat penyelesaian yang dibuat oleh Ali Azhan ini ialah sangat-sangat dekat dengan diri remaja, dan akhirnya kita sebagai pembaca dapat meletakkan pemikiran terhadap karya Cinta Gadis Nadia itu, memperlihatkan bahawa penyelesaiannya adalah satu penyelesaian yang akhirnya menjadi satu pengajaran kepada remaja. Itu saya nampak bahawa kehebatan pemikiran. Jadi dalam satu konsep yang ringkas begini, apa yang boleh saya rumuskan ialah Halis Azhan berjaya memaparkan pemikiran-pemikiran itu, persoalan-persoalan dalam lingkaran remaja itu, sama ada cinta, semangat untuk berjaya, semangat untuk memiliki cita-cita, cita-cita yang sangat-sangat luar biasa, disampaikan dengan menarik. Dan yang paling saya selesa ketika membaca karya-karya itu ialah dia seperti berada pada satu realiti yang cukup difahami dan dapat diterima oleh masyarakat. Inilah saya rasa antara kekuatan Halis Azhan sebagai novelis remaja dan kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Berikut merupakan pandangan yang telah diberikan oleh panel kedua kita, iaitu Dr. Syam. Saya jelas sekali mengenai pandangan Doktor tentang Dr. Halis Azhan. Okey, sekian, terima kasih.